Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita akan ini adalah rakaman kepada pembelajaran kita siang tadi. Jadi untuk pelajaran tauhid hari ini pada muka surat 14 ya. Jadi pelajar boleh buka muka surat 14 and then sediakan pensil dan juga highlighter. Okay, kalau tak ada pensil dan highlighter, sila pause dulu video ini, kemudian dapatkan buku teks buku teks yang kita belajar tauhid lah. Kemudian pensil ataupun pen dan juga highlighter. Okey. Jadi kita boleh mula insya-Allah. Baik, masuk muka surat 14. Di muka surat 14 tu atas sekali dia kotak yang kitab tu kan. Okey, jadi itu kita dah selesai. Jadi kita masuk kepada rukun iman yang keempat. Ya, ni rukun iman yang keempat, iaitu al-imanu bil anbiya'i war rasuli. Ya, beriman, kita dah masuk ya, beriman dengan bil anbiya'i, para nabi, war rasul, dan juga para rasul. Saya tak tulislah makna kat sini, jadi korang kena salin mengikut apa yang saya dah sebut tadi. Okey, saya ulang sekali lagi. Al-imanu bil anbiya'i war rasuli bermaksud beriman dengan para nabi dan para rasul. Okey. Apa itu beriman dengan para nabi dan para rasul? Beriman dengan para nabi dan para rasul bermaksud huwa tasdiqu, ya, iaitu meyakini, huwa tasdiqu, iaitu meyakini apa? Bijami'il anbiya'i war rasuli. Bijami'i bermaksud dengan seluruh ataupun dengan kesemua al-anbiya'i war rasul, para nabi dan para rasul. Anbiya bermaksud para nabi, rasul bermaksud para rasul. Itu dia. Okey, sambung. Al-mab'utsina, yang diutuskan, ataupun dimaksud perutusan. Okey, nabi dan rasul tadi adalah al-mab'utsina, perutusan, ilan nasi, kepada manusia. Ilan nasi, kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, yang ni ayat Quran, maka terjemahan dia ambil sendiri dalam Al-Quran. Maksudnya fa'aminu billahi wa rasulih. Secara ringkas maksudnya maka berimanlah kepada para rasul dan maka berimanlah kepada Allah dan juga Rasul. Billahi, dengan Allah dan juga Rasul. Maksudnya ada dalil mengatakan kita memang kena beriman, iaitu meyakini para Rasul. Ya? Allah kita kena yakin ada, Rasul pun kita kena yakin ada. Suratul Al-Imran ayat 179. Okay, boleh tengok dalam surah Al-Imran ayat 179. Okay. Kemudian sambung lagi. La ya'lamu ahadun. Apa yang dikatakan? La ya'lamu ahadun. Tak ada seorang pun tahu. Okay. Kalau bahasa yang lebih tepat dia, tiada seorang pun yang tahu. La ya'lamu ahadun. Tiada seorang pun yang tahu. Adadahum, bilangan mereka. Bilangan mereka, saya terlupa. Okay, bilangan mereka. Wa asma'ahum, dan nama-nama mereka. Tak ada orang pun yang tahu bilangan Nabi dengan Rasul ni berapa kesemuanya sekali yang tepat. Dan nama-nama mereka. Tak ada pun orang tahu kesemua nama Nabi, kesemua nama Rasul. Kecuali illallahu ta'ala, melainkan Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Itu maksud illa. Illa tu melainkan ataupun kecuali. Kemudian apa yang dikatakan sini? Waqad zakarallahu ta'ala. Waqad yang memula itu adalah maksud dan telah zakarallahu ta'ala. Allah sebut. Allah mention. Kalau bahasa sekarang kita panggil mention. Allah sebut, telah Allah sebut. Allah Ta'ala sebut. Apa yang Allah sebut? Hamsatu wa ishrina rasulan. 25 orang Rasul. Allah dah sebut 25 orang Rasul. Bilangan Rasul tu lebih daripada 25. Cuma yang telah dinyatakan
yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 25 orang. Di mana Allah sebut? Fil Quranul Karim, dalam Al-Quran. Fil Quranil Karim, dalam Al-Quran. Hum, yang bawah tu hum, maksudnya mereka adalah. Okey. Jadi selesai yang tu, korang tolong highlightkan apa yang saya highlightkan dalam video ini. Yang pertama, huwa tasdiqu bi jami'il anbiya war rasuli al-mab'utsina ilan nas. Itu yang dimaksudkan dengan, apakah yang dimaksudkan dengan beriman dengan para nabi dan rasul, iaitu dengan meyakini setiap nabi dan rasul yang telah diutuskan kepada manusia. Okay. Kemudian yang kedua adalah waqad zakarallahu ta'ala 25 rasulan. Telah Allah sebut dalam Al-Quran 25 orang rasul. Okey, selesai. Selesai itu kita sambung bawah dia. Okey, ini adalah carta nama-nama nabi bermula daripada Nabi Adam. Ke kiri kita pergi Idris, Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi carta ni apa yang korang kena buat adalah kena hafal, and then saya nak korang tasmik kepada saya dengan cara menghantar video. Video rakaman tersebut mestilah dalam keadaan mata tertutup. Sama ada kamu nak tutup mata sendiri, tutup macam ni, tutup terus, ataupun balut dengan kain. Supaya nak membuktikan bahawa korang betul-betul dah hafal. Ini kerana waktu periksa itu ada saya dapati yang tak hafal. Satu tak hafal lah, satu dia dah hafal nama tapi dia tak tahu ejaan. Jadi bagaimana kita nak berlatih supaya kita mampu mengeja adalah dengan bila kita dah hafal, kita cuba tulis sebanyak kali, salin balik dalam buku, tulis nama tu, lepas tu cek balik ejaan kita betul ataupun salah. Okay, next kita pergi kepada bawah tu, al-farqu bainan nabi war rasuli. Al-farqu bainan nabi war rasuli. Apa yang kita nak belajar adalah perbezaan. Kita sebut nabi, ada rasul. Jadi kita tengok perbezaan di antara nabi dan rasul. Itu maksud perkataannya atas. Perbezaan di antara nabi dan rasul. Okay, yang pertama kita tengok an-nabi ialah an-nabiyyu huwa. Nabi adalah insanun zakarun, manusia lelaki. Insanun zakarun, manusia lelaki, hurrin, yang bebas. Ataupun bahasa kita bagi merdeka. Mereka ni maksud mereka bukanlah dari kalangan hamba. Zaman dulu diamalkan hamba. Jadi Allah pilih daripada memang yang merdeka. Yang merdeka min bani Adam, daripada keturunan Nabi Adam. Okey, min bani Adam. Jadi semua manusia ni daripada keturunan Nabi Adam lah. Jadi daripada keturunan Nabi Adam. Okey. Salimun an, yang selamat daripada, yang terpelihara daripada. Yang ni saya lupa. Yang ni tak payah kita ambil. Kita terus skip kepada auha ilaihi, yang diwahyukan kepadanya. Siapa? Nabi tadilah. Diberi wahyu. Diwahyukan kepadanya. Diwahyukan dengan apa? Bisyar'in, dengan hukum syarak. Dengan hukum syarak. Okey. Ya'malu bihi, untuk diamalkan mereka dengannya. Yang terjemahan tepat dia mengamalkan dengannya. Ya'malu bih, dengan hukum syarak. Ya'malu bih, beramal dengannya. Okey, itu Nabi. Okey, kita ulang balik. Nabi adalah manusia lelaki yang merdeka daripada keturunan Bani Adam. Manusia lah maksudnya. Yang diwahyukan ke atasnya dengan hukum syarak untuk dia beramal dengan hukum syarak tersebut. Okey. Kemudian kita tengok Rasul pula. Rasul sama juga, terjemahan dia sama dengan sebelah tadi, jadi saya tak terjemahkan. Ar-Rasul huwa insanun zakarun. Rasul itu adalah manusia lelaki hurrin, yang bebas, yang merdeka daripada keturunan Nabi Adam.
Auha ilaihi, sama juga diwahyukan ke atasnya, bisyar'in, dengan hukum syarak, ya'malu bihi, yang beramal dengannya, wa ya'maru. Tadi ya'malu kan? Beramal, ya'maru, dan diperintahkan, yu'maru. Yang diperintahkan, maafkan saya salah baris tadi, yang diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya. Menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada manusia yang lain. Rasul ni diutuskan untuk dibagi syariat dan disampaikan. Dia kena suruh orang lain buat juga. Gitu. Contohnya perintah puasa contohnya. Okay, setiap zaman Nabi berbeza-beza lah. Cuma bila Nabi ni diperintahkan puasa, maka dia kena berpuasa. Dia tak perlu ajak orang berpuasa. Tapi kalau Rasul ni, dia mesti suruh orang berpuasa. Okay. Antara lagi, Nabi dengan Rasul ni, Nabi ni, dia tak ada hukum syarak yang baru dibagi pada Allah padanya. Cuma dia menggunakan hukum syarak yang Rasul sebelum dia dah utuskan kepada satu kaum ni. Jadi dia hanya lepas Rasul tu, dia hanya melakukan hukum syarak yang telah diturunkan kepada Rasul yang sebelum. Tetap dia tak diwahyukan, tapi hukum syarak, dia gunakan hukum syarak Rasul yang telah ada sebelumnya. Dia kena pastikan je lah, supaya umat zaman tu masih terus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasul yang sebelumnya. Jadi, walizalika, oleh sebab itu, walizalika, fa'lam, ketahuilah, anna kullun, bahawasanya setiap rasul itu adalah nabi. Dan ketahuilah bahawa setiap rasul tu adalah nabi. Dia jadi nabi dulu, lepas tu baru dia jadi rasul. Dia kena jadi nabi dulu sebab Allah perintahkan hukum syariat ni pada dia. Jadi dia dah buat, barulah dijadikan rasul. Rasul ni maksudnya utusan. Jadi dia kena suruh orang buat apa yang Allah telah turunkan. Walaisa kullu nabi, dan tidaklah setiap nabi itu rasulan, seorang rasul. Maka tidaklah setiap nabi tadi itu adalah rasul. Ada yang nabi, Allah lantik dia sebagai nabi saja, tidak dilantik sebagai rasul. Tidak dilantik untuk menyuruh orang melakukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat ni apa? Peraturan, hukum yang telah Allah tetapkan, yang diwahyukan kepada Rasul dan juga Nabi. Wallahu alam. Itu saja untuk kelas hari ini. Tak banyak sebab tadi pun dengan line sangkut dan sebagainya. Jadi itu saja. Jadi dua ketugasan adalah, yang pertama adalah snapkan gambar yang telah korang buat maksud dalam buku, kemudian hantar pada saya. Dan kedua, rakaman video hafalan nama-nama Nabi tadi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.